Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Sabtu 8 Zulhijjah 1444 bersamaan dengan 6 hari bulan 8 2022, kita dapat kembali meneruskan bacaan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat-hikayat fiqh yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk maklumat para jemaah sekalian, hikayat ini al-hikayatul arba'un ba'dal mi'ah. Hikayat yang ke-140 bermula kisah baru, iaitulah kisah hikayat tentang perkahwinan, nikah kahwin. Kita dah tamat dah dalam siri yang lepas, siri 139, tamat bab haji. Sekarang ni kita masuk kepada bab perkahwinan. Kisah ini diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Thauban. Siapakah Thauban ini? Tuan-tuan kena kenal, Thauban ni seorang sahabat Nabi yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut dengan nama khadam Nabi, yang menyebut tentang banyak riwayat-riwayat hadis daripada Thauban. Kisah kita di sini ada cerita. An Thauban radhiyallahu anhu qala lamma nazalat, kata di Thauban, tatkala turunnya ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Ayat ni panjanglah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah ni. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dengan perak, kemudian dia tidak nafkah. Dia tidak infak. Infak di sini panjanglah dia punya huraian. Maka bila turun ayat Quran ini, orang yang menyimpan harta emas dengan perak. Ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 34. Kata di Thauban, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, dalam permusafiran. Maknanya kami ini dalam musafir. Apa di dalam musafir? Dalam berjalan. Oh maaf, tarikh silap. 8 Muharram. Hari ini betul tarikh kita hari ini 8 Muharram 1444. Sebab siri yang lepas dalam Zulhijjah. Hari ini Alhamdulillah 8 Muharram 1444 bersama dengan 6 Ogos 2022. Jadi kisah Thauban ni, saya ulang balik. Cerita Thauban radhiyallahu anhu qala lamma nazalat, tatkala turunnya ayat Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dengan perak, kemudian mereka tidak infak. Ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 34. Qala, kata Thauban, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, dalam permusafiran. Faqala ba'du ashabihi. Ada sebahagian sahabat bertanya. Kita akan jumpa dalam riwayat lain menamakan sahabat ini, iaitulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Unzilat fi adh-dhahabi wal fiddati. Dia kata ayat ini turun pada emas dengan perak. Lau alimna
ayyul mali khairun fanattakhidhuhu. Kalau kami tahu apakah jenis harta yang baik, kami akan simpan. Faqala, maka ketika itulah dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, afdaluhu, tanda ni, afdaluhu, yang paling afdal sekali, apa dia? Yang paling afdal sekali iaitu lisanun zakir. Orang yang memiliki lidah yang sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa qalbun syakirun. Orang yang memiliki hati yang sentiasa bersyukur. Ada dua kategori. Lidah ni, kalau syukur sebut saja pun tak ada juga. Dia kena hati yang syakir. Yang ketiga yang masuk dalam bab kita ini iaitu wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Yang ketiga, orang yang memiliki isteri yang mukminah, yang beriman, yang membantunya untuk menguatkan imannya, untuk hidup sebagai seorang yang beriman. Kita kata insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat memiliki tiga perkara ini insya-Allah. Hadzal hadis rawahu Ahmad. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, wa Tirmizi, wal lafzu lahu wa ghairuhu. Apakah dilalatul hikayah? Cerita ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada al-mar'atus salihatu khairu kanzin. Perempuan yang salihah, isteri yang baik, isteri yang salihah. Nabi tak kata isteri yang comel. Kadang-kadang comel perangai huduh. Tak mahu kita. Tak. Ada kala isteri taklah comel sangat, tapi dia punya akhlak yang baik, menyukakan. Itu dia panggil pasal tu dia letak kategori salihah. Sebaik-baik harta perbendaharaan yang dimiliki oleh seorang mukmin, tambah kepada aset-aset lain yang dia ada. Mana kalau dia kaya setara mana pun, tapi isteri tak salihah, orang ni tak bahagia. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, ini tajuk kita ini iaitulah harta yang terbaik, isteri salihah. Kalau kita ada harta banyak, jutawan, bilioner, apa benda pun, tapi kalau bini kacau, susah kita hidup. Baiklah, kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan isteri yang sedia ada ini salihah, mukminah, abidatun, orang yang cukuplah syarat-syarat. Kita nak baik-baik sangat pun tengok kita juga. Setengah orang kata dia nak isteri dia salihah sangat-sangat, dia sendirinya tak apa. Cak mana kita kata biar berpada-padalah kita ni, kan? Baik, siapakah rawi al-qissah? Nama dia Thauban. Kisah kita ini dibawa oleh Thauban. Man huwa Thauban? Thauban, nama dia Thauban bin Bujdud. Belak sikit nama dia. Thauban bin Bujdud. Wa yuqalu Ibnu Jahdar dengan ha, Jahdar. Ada kata Ibnu Jahdar. Gelaran dia Abu Abdullah ataupun Abu Abdurrahman Al-Hashimi maulahu. Mana dia dinisbah kepada Hashimi, dia maula. Makna maula hamba yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulan Nabi. Ada yang mengatakan Thauban asal daripada Yaman. Dia ditawan jadi hamba, kemudian dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita beli dia. Fa'ataqahu, Nabi merdekakan dia. Bila merdeka, Nabi pun tanya dia, Thauban, in syi'ta an talhaq biman anta minhum fa'alt. Mu kalau mu nak balik ke keluarga kamu, balik. Wa in syi'ta an tasbut, ataupun mu kekal duduk dengan kami, fa anta minna. Allahu Akbar. Mu jadi sebahagian daripada keluarga kami Ahlul Bait. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau inilah offer, tawaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang tak cerdik kecuali yang akan pilih duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana isu yang sama berlaku kepada Zaid bin Harithah. Sama juga. Bila keluarga dia datang, Nabi kata mu pilih. Mu nak balik dengan keluargamu, ayahmu, atau duduk dengan kami? Zaid kata, aku nak duduk dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut ayah dia. Hei, wahai hayya Zaid, mu rela jadi hamba daripada kamu balik dengan kami? Allah, Zaid kata, kalau hamba pun duduk dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada merdeka yang susah. Allahu Akbar. Baik. Maka Thauban bila Nabi offer, tawar, fasabata, dia pun tak pergi, tak duduklah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yazal ma'ahu fi safarihi wa hadarihi.
Berterusanlah dia ikut Nabi dalam musafirnya ketika di Madinahnya. Summa kharaja ila Syam, kemudian dia keluar ke Syam, dia duduk di Ramlah. Kemudian Hims, dia buat rumah di sana. Wa mata biha, mati di Hims, di Syria sekarang. Fi imarati Abdullah bin Qurt, pada tahun 54 radhiyallahu an Sauban. Tuan-tuan kena ingat, Sauban ni salah satu daripada riwayat dia yang masyhur, riwayat hadis Nabi SAW selepas salat, Nabi kita beristighfar. Ini hadis ni sahih, dikeluar oleh Imam Muslim. Nabi kita lepas je salat, Nabi kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tuan-tuan tengok dalam risalah yang saya bagi ni, risalah Kak Kuning ni, sudah ada istighfar Nabi SAW. Dan juga dalam buku zikir lepas salat pun saya dah masukkan. Cuma masyarakat kita ni dia lebih suka apa yang dia biasa. Bila kita kemukakan Nabi kita istighfar, sekali dia jumpa dalam kitab doa yang dikumpul oleh seorang ulama, kita berdoa, ada riwayat yang mengatakan Nabi baca alhamdulillahilladzi lam takhluq. Oh, dia kata rupanya pegangan kita sama kini sudah jelas, kita mengatakan ini yang sahih. Ya, kalau ada yang sahih, kenapa kita tak boleh ubah? Ya, inilah di antara ibadat kita. Maka jasa Sauban radhiyallahu anhu, dia telah meriwayatkan hadis, iaitu hadis tentang bacaan Nabi sallallahu selepas salat. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, boleh tengok dalam kitab kita ni zikir selepas salat, ada riwayat yang telah kita sebutkan itu, alhamdulillah. Kita pergi kepada siapakah yang bertanya tadi. Siapa yang bertanya Nabi? Jawab dianya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayat oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan. Sayyidina Umar masyhurlah, kita tak payah cerita panjang tentang Umar, kita nak cerita tentang apa yang kita nak bawa dalam risalah kita ini, insya-Allah. Baik. Yang isu yang ketiga, warada fi tafsir hazil ayah. Terdapat tafsir ayat ini, ayat surah At-Taubah ayat 34 ni. Hadis Zaid bin Wahab Hamati fi Sahih al-Bukhari, dia kata marartu ala Abi Dzar bir Rabazah. Saya pergi ziarah Abu Dzar di Rabazah. Rabazah ni setakat yang saya tengok dalam peta lah, lebih kurang 150 km dari bandar Madinah nak menuju ke Qasim. Waktu anak bawa kereta dulu, saya jumpa dia tulis Rabazah. Dia pergi ke Rabazah, tempat Abi Dzar duduk di sana. Qultu ma anzalaka bihazihil ardi. Abu Dzar, kenapa mari tinggal di sini jauh daripada Madinah? Qala kunna bisyam. Asalnya aku duduk di Syam, di Syria, Syam tu. Faqara'tu, aku baca ayat ni. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dengan perak dan mereka tidak nafkahkannya pada jalan Allah, maka terimalah khabar gembira dengan azab yang pedih. At-Taubah 34. Kata Muawiyah, ma hadhihi fina. Ayat ini bukan turun kepada kita ni. Ayat ini turun kepada ahlul kitab, kepada Yahudi yang duk simpan harta tak nafkah. Qal, kata Abu Dzar, qultu inha la fina wa fihim. Ayat ini untuk kita dan untuk mereka, bukan mereka saja, termasuk kita sekali. Kenapa pula untuk mereka saja? Fartafa'aza fi zalika baini wa bainahul qaul. Oh, nampak berlawanlah di antara aku dengan Muawiyah. Muawiyah dia khalifah. Fakataba ila Muawiyah, bukan khalifah lagi, masa tu dia gubernur. Fakataba ila Utsman yashkuni. Dia pun tulis surat kepada Sayyidina Utsman di Madinah mengadu hal aku. Fakataba ila ya Utsman an aqbil ilai. Utsman kata, Abu Dzar, balik ke Madinah, mari jumpa aku. Aku balik Madinah. Fa aqbaltu ilaihi, aku pergi jumpa Utsman. Falamma qadimtul Madinah tarakabani nas. Bila aku sampai Madinah, orang serbu aku. Maknanya rupanya dah sampai dah maklumat ini kepada orang penduduk Madinah tentang apa yang berlaku di Syam. Walaupun masa itu tak ada SMS, tak ada WhatsApp, tapi berita itu cepat juga sebar. Maka orang ramai pakat
serbu aku ka'annahum lam yarawni qabla yauma idzin, seolah mereka tak pernah tengok aku beliau pada ni. Jadi pasal ada isu. Biasa kan kita ni kalau ada isu, wartawan berkampung depan pejabat-pejabat orang tertentu, dah daripada pagi sampai gelap kan nak ulasan satu isu ya. Kawan tu nak keluar pejabat, goodbye. Allahu akbar. Tengok orang ramai tengok Abu Zar. Fashakautu zalika Utsman, aku pun pergi mengadu pada Utsman apa yang berlaku. Faqala tanahha qariban. Mu berehat dulu lah sekejap, kita tengok keadaan. Qultu wallahi lan ad'a ma kuntu aqul. Utsman khalifah, saya tetap dengan pendirian saya. Kita tak akan tarik balik. Mana di antara sikap Abu Zar ini yuharrimul iddikhar. Dia tak membenarkan orang simpan harta. Mengada harta infak. Simpan tak boleh. Sedangkan yang benarnya tidak jadi masalah. Yang pentingnya kalau tak bayar zakat baru tak boleh. Kita simpan harta tak bayar zakat. Tak betul lah. Tapi oleh kerana Abu Zar ni mengambil sikap yang begitu warak, sehingga kewarakan dia sukar untuk diterima oleh orang lain, maka Sayyidina Utsman minta Abu Zar pergi duduk berkampung di Rabazah, jauh sikit daripada orang, untuk zuhud di sana supaya tidak menimbulkan masalah dengan orang lain. Itu dia panggil pandangan dia berbeza dengan orang lain. Baik. Yang keempat, Sauban tak menyatakan arah mana dia pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia tak ingat. Cuma dia ingat salah satu daripada permusafiran dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana terjadinya sedemikian. Maka dia tak sebutlah di mana. Kita pun kalaulah kita tahu, kita ingat peristiwa tapi tak tahu di mana lokasi tepat, tak jangan sebut. Lebih baik kita kata pada salah satu daripada pengembaraan kami. Tapi kalau kita tahu fakta itu besar, tak tahu jangan sebut. Maka di sini Sauban tak sebut, dia kata fi ba'di asfarina, sebahagian daripada pengembaraan kami. Di ke mana dia tak bagi tahu. Baik para jemaah sekalian, yang kelima, as-sahabatu ridwanullah alaihim, para sahabat radhiyallahu anhum kamajmu'atin waqa'u fi hayratin. Maknanya dalam keadaan duk mikir macam mana nak buat ni. Dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaffir. Nabi kita macam larang daripada mengambil mah dengan perak. Sedangkan mah dengan perak pada masa itu adalah merupakan tonggak kepada ekonomi. Dia panggil imadul mal. Faqad warada fi hadisi Abdullah Abi Al-Huzail qala haddatsani sahib li. Pernah Ibnu Al-Huzaini dia menceritakan bahawa sahabat dia bagi tahu Nabi SAW pernah bersabda, tabban liz-zahabi wal fiddah. Celaka kepada mah dengan perak. Ila akhiril hadis. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan sebagaimana dalam Sahih Al-Jami'. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi tanya Nabi SAW tentang bagaimana sikap kita yang sebenar tentang harta, bagaimana. Qala lamma nazala fil fiddah wal dhahab ma nazala. Jadi bila turun tentang ayat tadi, ayat 34 surah At-Taubah tadi, maka sahabat-sahabat pun terkejutlah. Ada yang tafsir kata tak boleh simpan langsung. Ada je kena nafkah, kena derma, kena infak. Kalau simpan tak boleh, salah. Macam mana? Qalu fa ayyul mali nattakhidh. Harta mana yang kami boleh simpan? Nak makan tak habis ni. Banyak sekali-sekali dapat harta ghanimah tu banyak. Takkanlah kita nak habiskan begitu saja. Kata orang macam rezeki singa, sekali boleh. Banyak seekor sekerbau contohnya, lepas tu malah lapar. Tak. Maka Sayyidina Umar berkata Umar, ana a'lamu zalika lakum. Jadi bila orang duk bercakap, Umar kata, aku bagi tahu kepada kamu. Qala fa'awda'a ala ba'irin fa'adrakahu wa ana fi athari. Dia kata saat dalam pengembaraan tu bila cerita gaya-gaya ni, Umar berkata aku pecut. Awda'a ay asra. Aku cepatkan dia punya unta dia nak pergi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Bila dia dekat dengan Rasulullah, dia pun tanya. Ya Rasulullah, ayul mali nattakhiz? Harta mana yang kami nak miliki? Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli korporat, toke-toke kedai dah. Lebih lagi toke mah ni, toke mah dengan toke perak ni mesti gembira dia. Malah ni harta mana Nabi nak suruh dia simpan?
toke-toke saham. Macam mana kita nak beri jawapan yang mantap ini para jemaah sekalian? Mari kita jawab. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda tuan-tuan, harta mana yang kita nak simpan? Qal liyattakhiz ahadukum qalban syakiran. Hendaklah kamu memiliki hati yang sentiasa bersyukur pada Allah. Satu. Walisanan zakiran, dan lidah yang sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah, dan carilah pasangan isteri yang membantunya untuk beramal, bekerja untuk akhirat. Ya, hadis ini dalam Musnad Ahmad. Maka hadis ini Nabi sallallahu yulfitun Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat duk tanya harta, Nabi tak jawab harta fizikal yang ada depan mata kita. Sebab itu semua orang tahu dah. Harta tu suka semua. Maka Nabi bawa satu kefahaman mafhum jadid. Aset yang besar yang dimiliki oleh orang imam membahagiakan dia. Jadi ada pun harta tu memang orang pandai. Semua orang zaman tak mengaji pun tahu tentang nak simpan harta. Tapi yang betulnya Nabi kita ajar kekayaan hakiki bukan memiliki emas dengan perak, tetapi sebab emas dengan perak ni akan hilang, tetapi al-ghinal hakiki, kekayaan yang hakiki, aset yang betul-betul yang memberi manfaat kepada kita, iaitulah al-baqiyatus salihat, zikir-zikir, amalan-amalan yang baik yang tidak akan hilang, yang akan bersama kita ketika hidup, bersama kita dalam kubur, dan bersama dengan kita di akhirat. Allahu Akbar. Maka Nabi kita letak 3 perkara: lisanuz zakir, lidah yang sentiasa berzikir, hati yang syukur, isteri yang salihah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kepada tuan-tuan, pak-pak, pak haji, apa sajalah bapa suami yang memiliki yang isteri yang salihah, kita bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi kepada isu yang ke-6, ra'ayna fi waqi'inal mu'asir. Kita tengok zaman kita ni. Contoh-contoh berita-berita yang menunjukkan bagaimana orang kaya, jutawan, miliarat jadi muflis. Berapa banyak pemilik gedung-gedung yang hebat-hebat akhirnya sekali merempat. Dia punya dia. Berapa ramai orang dulu gah dengan projek ni, sekarang masuk dalam penjara ataupun masih lagi di dalam perbicaraan, dalam macam-macam. Kita mengatakan ini cukup susah. Maka harta-harta kita ni kalau diasaskan tidak dengan asas yang kukuh, dia akan hilang sebagaimana debu-debu yang ditiup oleh angin. Na'udzubillah. Contohnya kita tengok dia panggil krisis ekonomi. Katanya dalam buku saya ni ditulis pada tahun 1929 telah berlaku. Jauh tu. Yang dekatnya kita 2008. Krisis ekonomi termasuklah di Malaysia ni. Dan yang paling dekat 2019 ketika datangnya Syekh Corona. Mari Corona, mari Covid, berapa banyak syarikat yang ditutup. Berapa banyak gedung-gedung perniagaan besar-besar yang lingkup. Berapa banyak toke-toke yang besar yang terpaksa bungkus seketika, kata orang. Maka itulah yang mengatakan bahawa dunia ini, dunia, kata orang, zillun zail, macam bayangan yang akan hilang. Kejar dia lari. Kita berhenti, dia berhenti. Begitulah keadaannya. Maka yang kekalnya apa dia? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat maknanya amalan soleh yang kekal. Lebih baik kamu simpan di sisi Allah Azza wa Jalla pahalanya, dan lebih baik apa yang kita miliki. Allahu Akbar. Suratul Kahfi ayat 46. Maka Nabi SAW telah beri kepada kita 3 perkara. Inilah gedung khazanah yang besar, yang tidak dimamah oleh Covid, yang tidak dimamah oleh apa saja yang berlaku. Dia utuh tetap, tapi tidak nafikan harta juga penting. Cuma Nabi tak ajar. Cuba bayangkan kalau Nabi bagi hadis, sebaik-baik harta untuk disimpan emas, apa jadi? Macam ahli-ahli saham sekarang ni, ahli-ahli peniaga-peniaga emas sekarang ni, tentulah happy kan?
Oh, saya ni kalau saya simpan duit tu macam kertas Cina je, dia kata. Macam sak khabar Cina. Tapi bila saya simpan mah tu mah je. Tuan-tuan ingat molek, ya duk main mah ni bayar zakat ke tidak tu? Allahu Akbar. Simpan tak simpan pun, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Orang yang simpan mah dengan perak tak bayar zakat, tunggu. Panjang lagi hadis lain. Baik, tajuk kita ni bukan tajuk itu. Tajuk kita ni kalau isteri az-zaujah as-salihah, isteri yang salihah. Maka kita fokuskan. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW beritahu lisanun zakir. Lisanan zakiran, lisanun zakir. Dia tengok domain, tengok kedudukan. Maknanya lidah yang banyak berzikir. Orang yang boleh berzikir banyak, kata Alhamdulillah. Saya tak tahulah kita ni termasuk dalam zakir ke tak zakir. Kan? Sebabnya, ni risalah yang saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan ni. Risalah 4 kalimah ni. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Berapa kali saya kita baca? Allah, Abu Anas, tanya pula dah. Dia kata, tanya duduk, tanya pula dia kata. Hari ni tak baca lagi tu sebab tak ingat. Ini masalah kita. Pernah ditanya oleh Nabi SAW, seorang sahabat dia kata, apa yang aku nak buat kita dah lemah? Nabi kata, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Mu lemah ke, nak berjalan tak boleh ke, sakit lutut ke, sakit gaut ke, sakit apa nak pergi tak boleh. Tapi lidah masih boleh bercakap, Alhamdulillah. Teruskan dengan zikir. Itu satu riwayat Alhamdulillah bin Busur. Dalam riwayat Mu'az radhiyallahu anhu, Mu'az tanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Rasulullah, apakah amalan yang sangat disukai oleh Allah? Qala antamut wa lisanuka ratbun min zikrillah. Kamu mati sedangkan lidah kamu basah menyebut nama Allah. Allahumma ja'alna minaz zakirin. Ya Allah, jadikan kami ini pemilik hati, pemilik lidah yang sentiasa berzikir, mengingati Allah, bukan lidah yang sentiasa bercakap tentang manusia. Kata orang, bercakap tentang manusia binasa, bercakap mengingati Allah, itulah yang bahagia. Yang kedua, isu yang ke-8, wa qalbun syakir. Apa dia qalbun syakir? Hati yang sentiasa bersyukur. Hati sentiasa bersyukur. Syakaral qalb, syukur hati berbeza dengan syukur lidah. Syukur lidah kita kata Alhamdulillah, kita puji Allah. Tapi waqad yadkhulu riya. Ada kalanya kata dengan lidah ni boleh jadi riya. Saya ni Alhamdulillah tak kaya mana, aset baru ada 2 juta. Umur baru 30 tahun, tapi dah memiliki gedung-gedung perniagaan yang hebat. Nampak macam syukur, tapi sebenarnya nak cerita dengan orang je tu. Ada juga kan? Bukan. Maknanya dia boleh. Tetapi syukrul qalbi qana'atun dakhiliyatun. Kalau hati bersyukur, anggota kita turut bersyukur. Dia tak takabur, dia tidak sombong, dia tawaduk. Yang kita jadi masalah hari ni, masalah takabur ni. Budak-budak kampungnya baru jadi kaya ni. Allahu Akbar. Macam-macam kerana dia buat. Hak laki-laki pun nak jadi betina. Hak betina nak jadi jantan. Cakap sombong-sombong. Masya Allah, tabarakallah. Hari-hari duduk tayang kereta, tayang aset. Ini manusia, kita tak kata dia sombong, dia takabur, tapi sukarlah bagi kita untuk nak mengatakan itu tanda-tanda syukur, sukar. Baiklah. Maka kita kena ingat, syukur dengan hati, syukur dengan lidah, dua-duanya sekali mesti serentak. Tak boleh. Syukrul qalbi qana'atun. Maknanya syukur dengan hati ni satu qana'ah, kita rasa. Dalam hati kita tu perasaan tawaduk, perasaan yang itu dia panggil yang kita perlu ada. Kalau tak ada yang ni, kena usahalah biar ada. Biarlah kita menjadi seorang manusia qalbun syakir. Hati yang sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk pada tajuk kita. Amma ma fi mawdu'iz zaujah. Bila sampai kepada isteri, Nabi letak 2 kriteria, dua sifat. Dia kata apa? Yang pertama, mu'minatun wa zaujatun mu'minah. Isteri yang beriman. Ramai isteri yang beriman. Tapi sifat yang kedua ni penting. Tu'inuhu ala imanihi. Yang membantu dia untuk memperkuatkan iman. Apa dia yang kita nak bantu? Jadi, maka yang pertama kita mesti cari isteri yang beriman. Sebab itulah anak duk perhati tengok, elok sangatlah kalau kita ni
minat kepada satu ni, kita cari yang sama dengan kita. Orang ni minat kepada Quran, cari isteri dia yang sama. Ni saya tengok ada pelajar-pelajar kita ni hafiz kahwin dengan hafizah. Seronok dia datang kereta. Suami dia bawa kereta baca Quran, bini dia tengok sambil-sambil mengasuh anak, kita kata masya-Allah bahagianya. Tapi anggap kalau bini hafal Quran, suami gila ke lagu, pening. Tak, kalau itu nak baca Quran, ni nak dengar lagu. Ini masalah juga. Suami contohnya cinta kepada amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bini pula cinta kepada gendang dan sebagainya, juga sukar. Jadi kita kena cari yang boleh isteri tu'inuhu ala iman, yang boleh memperkuatkan iman kita. Maka kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu sifat-sifat iman ini, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Orang yang akan merasai kemanisan iman apa dia redha Allah Taala sebagai Tuhannya. Wabil Islami dina, Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, Nabi sebagai rasul. Jadi kalau kita Nabi sebagai rasul tapi amalan Nabi tak apa semangat, duduk main duduk gosok ke replika barang-barangnya Nabi, tak jadi. Kita kena ambil yang satu. Kemudian ini hadis ni riwayat Muslim. Satu lagi hadis riwayat ni menarik ni. Pelajar-pelajar, anak-anak muda, tanda betul-betul macam mana kita nak cari calon-calon nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini mastafadal mu'min ba'da taqwallah. Seorang mukmin itu setelah dia bertakwa kepada Allah Taala, dia akan dapat satu faedah yang besar. Apa dia faedah? Min zaujatin salihah. Faedah yang sangat, tak ada faedah lebih besar daripada memiliki isteri yang salihah. In amarha ata'athu. Bila dia suruh apa-apa, isteri taat. Wa in nazara ilaiha sarrathu. Bila dia tengok pada isteri, menyuka, mengembirakan hati dia. Isteri pun kalau tengok suami tengok tu, senyumlah lu. Jangan duk main bercetung masa. Apa masa ni? Tak lagi pasal malam. Oh, penyakit boleh bini lagu ni. Wa in aqsama alaiha abarrathu. Kalau dia bersumpah satu-satu benda, isteri tu lunaskan sumpah dia. Sumpah yang baiklah. Bukan menyumpah, sumpah. Contoh dia tu, wallahi aku nak puasa, contohlah dia kata. Maka isteri dia bantu dia. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Suami tak ada, isteri itu pandai sendiri jaga diri dia daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Nah, itu yang pertama, sifat yang pertama isteri mukminah. Wal qaidus tsani, sifat yang kedua, an tu'inahu ala imani. Isteri membantu suami dia untuk menguatkan iman, maknanya kuat beribadat. Mempermudahkan jalan-jalan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak menghalang kita nak buat benda-benda yang baik. Baru betul. Di antaranya, satu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza salat khamsaha. Seorang wanita yang soleh itu bila dia solat 5 kali. Solat fardu. Wa shamat syarha, bila dia puasa pada bulan Ramadannya. Wa ahsanat farjaha, dia jaga farad dia. Wa ata'at ma'laha, dia jaga, dia taat pada suami dia. Faltadkhul min ay abwabil jannati syi'at. Allah kata mu nak masuk pintu syurga mana? Silakan. Allahu akbar. Sebab ini ciri yang baik. Hadis ini rawahu Abu Nuaim wa fi targhib an Abi Hurairah min riwayat Ibn Hibban wa ghairihi. Alhamdulillah. Yang kedua, contoh yang kedua yang kita nak cari ni, nak cari bini ke cari, kalau kita tua dia cari menantu dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Allah Taala bagi rahmat pada mana-mana lelaki yang bangun pada waktu malam solat. Wa ayqaza imra'atahu, dan dia kejut isteri dia. Bangun dek. Fa in abad nadhaha fi wajhil ma. Kalau tak bangun-bangun, ambil air ketik di muka dia. Biar dia bangun solat. Wa rahimallahu imra'atan. Allah Taala bagi rahmat kepada isteri. Qamat minal laili fa sallat. Dia bangun pada waktu malam dia salat. Fa wa ayqazat zaujaha, dan dia kejut suami dia. Fa in aba nadahat fi wajhil ma. Kalau suami tak bangun, isteri itu letak air di muka suami. Tapi kena MOU dulu lah. Nanti kena tendang ke suami, jatuh katil, nanya awak. Dah, cakap, bang, malam ni kita tahajud ya. Kalau tak bangun saya renji air boleh? Boleh. Hadis ini rawahu Abu Daud. Baik, kita ambil cerita-cerita setakat mana yang sempat masa. Di antara kisah contoh-contoh orang
Dahululah kita nak cerita zaman kita ni tak baik juga kan. Saya boleh je cerita kat rumah saya tu, tapi orang panggil tak boleh puji depan-depan. Tidak bagus. Kita puji orang tidak boleh. Wa an Abi Ja'far As-Sa'ih. Abu Ja'far As-Sa'ih dia kata, kami dengar seorang wanita abidah, kuat ibadat. Dia kata apa kepada suami dia? Tulis. Para isteri salihah yang ada di rumah masing-masing, tulis kata-kata ni. Tulis surat ni kepada suami. Dia kata, aqsamtu alaika alla taksib ma'isyatak illa min halal. Abang, aku bersumpah, kata, jangan engkau pergi cari harta untuk kami, nafkah untuk kami, kecuali melalui jalan yang halal. Dan saya juga bersumpah, jangan kamu bawa balik, jangan kamu masuk dalam neraka kerana kami. Maknanya, kerana nak suruh kita, bini anak senang, dia sanggup rasuah, sanggup riba, sanggup, jangan. Allahu Akbar. Birra ummak. Kamu ta'alah kepada makmu. Sil rahimak. Hubungi silaturahim. Jangan kamu putus silaturahim, nanti Allah Ta'ala putus daripada rahmatnya. Masya Allah. Ini daripada kitab Sifatus Safwah. Habis. Cerita orang lain pula. Qalat banatu rahil li abihim. Jadi seorang anak-anak perempuan rahil ni, dia kata kepada ayah dia. Dia kata apa? Ya abah, bapa, la tut'imna illa al-halal. Jangan kau bawa balik ke rumah kami ini makanan kecuali pastikan yang halal. Fa inna sabra 'alal ju' aisar minas sabri 'alan nar. Kami sabar menahan kelaparan lebih senang, lebih mudah daripada kami nak sabar menahan api neraka. Allahu Akbar. Ini kata-kata hikmah, kata-kata salihah kepada bapa dia. Cerita yang ketiga, wa an Abi Usman An-Nahdi rahimahullah qala tadayyaftu Abu Hurairah sab'an. Aku jadi duduk rumah Abu Hurairah dari tamu dia 7 hari. Abu Hurairah, isteri dia, khadam dia bergilir pada waktu malam. Ia ni bangun, hak ni tidur. Solat, kejut kawan ni pula. Mau bangun pula, kawan ni tidur pula. Dia gilir-gilir. Masya Allah, sampai ke pagi. Tu kasyif kata orang. Kalau tidur semua kan tak bangun pula. Cerita yang keempat, tazawwaj Riyah Al-Qaisi. Riyah nama orang. Riyah Al-Qaisi rahimahullah ta'ala, dia orang kata seorang perempuan ni salihah. Baik. Maka perempuan ni pun dia kata Riyah ni orang baik, orang soleh. Jadi masing-masing nak cari orang soleh, salihah. Jadi bila dia berkahwin dua tu, pagi esok, si isteri ni pagi-pagi lagi pergi ambil gandum, nak buat sarapan. Kata dia, lau nazarti ila mra'atin takfik hadha. Awak cari pembantu lah. Saya sayang awak ni pagi-pagi sibuk, duk buat roti, cari pembantu. Kata isteri dia, innama tazawwajtu riyahan. Aku kahwin dengan Riyah yang soleh. Aku bukan kahwin dengan penguasa yang sombong-sombong. Kenapa aku nak cari orangnya? Aku yang bagi yang khidmat kepada dia. Masya Allah. Jadi bila sampai waktu malam, Riyah nak tengok isteri dia. Dia pun tidur. Sampai 1/4 malam, isteri dia bangun. Ya Riyah, kom. Bangunlah Riyah. 1/4 malam. Dia tu tunggu. Awal lagi. Sampai setengah malam kejut lagi. Sampai ke 1/4 malam terakhir dah dia pun bangun. Dia kata, Riyah, telah berlalu malam yang begitu banyak. Orang-orang yang baik setelah pun ke sana sini, munduk tidur lagi. Laita syi'ri man gharrani bika ya Riyah. Siapalah tipu aku ni, kata Riyah ni orang baik. Riyah pun lompat bangun. Dia kata sebenarnya dia memang Riyah ni orang soleh. Cuma dia nak cek dulu, nak tengok bini dia ni macam mana keadaan. Allahu Akbar. Jadi kalau boleh lagu ni kat kita, sukalah kita kan. Alhamdulillah. Baiklah, itulah di antara ba'dun namazij, di antara contoh-contoh isteri salihah yang wujud zaman dulu dan zaman kita gini pun alhamdulillah masih lagi ramai wanita-wanita salihah
yang boleh membantu suami dia untuk melakukan ibadat. Ada isteri yang suka berpuasa, kalau dia tak puasa pun dia terus bangun buat sahur. Kita kata macam makan nak makan dia awak aku puasa. Tak ada. Ini tanda-tanda salihah lah tu, insya-Allah. Dan yang pentingnya dia sendiri tu jaga aurat dia, jaga penampilan dia, jaga anak-anak cucu dia, keluarga dia. Insya-Allah para jemaah sekalian, tamatlah kisah 140 yang kita ada di sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah yang ke-141 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi para jemaah sekalian, seperti yang telah kita war-warkan, besok hari yang ke-9 Tasu'a Muharram, maka kita pakat berpuasa. Lebih-lebih lagi hari yang ke-10 Ashura lagi kita puasa, insya-Allah. Assalamualaikum.